pada petang ini kita jemput sekali lagi, iaitu yang berbahagia Dr. Ishak bin Mas'ud yang merupakan pakar perubatan gastro. InsyaAllah pada petang ini Dr. Ishak akan cuba membicarakan tentang gastrik. Boleh puasa ke tak? Okey, kita insyaAllah pada petang ini kita akan cuba bawakan, dan perkongsian ini boleh sama-sama share dan sama-sama memberi komen di ruangan komen jika ada pertanyaan. InsyaAllah. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Okey Doktor, ini kali kedua Doktor kita bersama lagi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Kedua ke yang ketiga? Okey, yang ketiga. Terima kasih sangat-sangat di atas penerimaan jemputan ini untuk sama-sama berkongsi pada tajuk hari ini Doktor, iaitu gastrik. Boleh puasa? Itu timbul pertanyaan dalam kalangan masyarakat sekarang ini. Aku sekarang ni sakit gastrik, macam mana, nak puasa ke tak? Ataupun tak nak puasa? Okey, pada petang ini saya serahkan pada doktor untuk perkongsian pada petang ini. Majlis mempersilakan. Okey, auzubillahi sami'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali alhamdulillah, terima kasih Ustaz, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama pada petang ini program perkongsian sembang Ramadan, tapi sembang yang mudah-mudahan insya-Allah akan bawa manfaat kepada kita dan juga kepada mereka yang mendengar dan kepada ummah secara amnya. Jadi pada petang ini saya ingin berkongsi sikit sebanyak pengalaman ilmu yang ada sikit berkaitan dengan gastrik, yang mana kita tahu adalah satu perkara yang kerap disebutkan oleh pesakit atau mereka yang tidak bernasib baik kerana menghadapi masalah so-called ataupun disebutkan gastrik. Memang kita tahu bahawa gastrik ini kerap disebutkan, ditujukan, dibawa berjumpa dengan doktor, pesakit ataupun para mereka yang ingin berpuasa dan yang tak ingin berpuasa, untuk melihat apakah boleh ke seseorang itu, individu itu berpuasa sekiranya mereka mengidap ataupun ada gejala gastrik. Jadi hari ini saya ingin berkongsi apa definisi gastrik itu dan juga bagaimanakah caranya untuk kita mengatasi ataupun untuk memastikan bahawa kita sebenarnya boleh berpuasa, tapi disebabkan oleh ada perkara-perkara yang perlu kita laksanakan dan kita tidak laksanakan, ini menyebabkan individu itu tidak boleh berpuasa. Yang dimaksudkan dengan gastrik ini apa? Bagi mereka yang ada gastrik, ini sebagai kita katakan mukadimah. Apa kefahaman kita berhubung dengan gastrik? Secara amnya, gastrik ini disebutkan oleh sakit perut. Ya, saya sakit perut doktor. Jadi soalan yang kedua, kalau berjumpa dengan saya, sakit perut tu apa dia? Apa dia yang sakit? Mana yang sakit? Macam mana sakitnya? Bagaimanakah frekuensi karakternya? Bagaimanakah patternnya dan seterusnya? Di mana sakitnya? Jadi soalan ini selalu umum, ataupun bila seorang itu menyebutkan dia kena gastrik itu, sebagai seorang doktor kita kena membuat kepastian apa yang sebenarnya, ya. Jadi ini yang ingin saya kongsikan, kerana perkataan ataupun yang disebutkan gastrik itu tidak memadai, tidak mencukupi untuk kita sampai kepada satu diagnosis yang tepat untuk kita berikan kita akan analisa dan juga rekomendasi kepada seorang individu itu sama ada mereka boleh ataupun tidak boleh berpuasa. Kerana penting, kerana kalau kita misdiagnosis ataupun kita lari tidak dapat mengenal pasti masalah yang utama ataupun punca yang utama, maka kemungkinan dia akan membawa risiko yang besar, yang berat kepada seorang individu, dan kita tidak boleh prejudis ataupun tidak boleh bersangka buruk berhubung dengan apa yang telah disebutkan oleh pesakit. Okey. Jadi secara dasarnya kalau difahamkan gastrik ini dalam bahasa Inggerisnya ataupun term perubatannya ialah dyspepsia, maknanya sakit perut yang general, yang tidak spesifik. Dan inilah kita berjumpa dengan doktor akan cuba mengenal pasti apa yang sebenarnya masalah gastrik ini. Dan inilah yang untuk kita berkongsi dengan pesakit apabila kita telah mendapatkan sejarah yang lebih tepat dan berkaitan dengan kemungkinan diagnosis yang dihadapi oleh pesakit dan seterusnya pemeriksaan, dan kemudian kita kepada apa yang disebutkan
rekomendasi doktor berkaitan dengan gejala yang telah diunjurkan ataupun yang telah dibawa atau diberitahu oleh pesakit tersebut. Okey, saya pergi kepada beberapa sebab sakit perut ini. Ya, biasanya kalaulah kita seorang sakit perut, jadi okey, kita pergi kepada sedikit beberapa organ dalam perut kita. Jadi dia banyak organ dalam perut kita ni, dan masing-masing kalau dia ada masalah akan memberikan gejala sakit. Yang pertama daripada atas, saluran atas itu. Boleh kita tengok gambar perut itu ni. Boleh kita tengok gambar perut ni, jadi kita nak tunjukkan. Saya akan tunjukkan sikit sebanyak supaya kita boleh faham dengan lebih jelas. Ya, okey. Jadi daripada atas, dia ada pertama ialah esophagus. Jadi daripada mulut kita ni, kalau tengokkan cursor itu, dia pergi kepada bawah. Okey, apa yang berlaku di sini? Mungkin kita ada sakit di sini ataupun ada luka di sini, dipanggil esophagitis ataupun ada selalunya kita panggilkan GERD ataupun reflux disease. Itu yang pertama. Ya. Dan kita pergi kepada bawah pula, ini dipanggil gastro ataupun stomach dalam perubatannya. Jadi kalau stomach atau gastro ni kita boleh dapat luka, sama ada luka disebabkan oleh kanser, luka disebabkan oleh makan ubat-ubatan seperti analgesic, NSAID ataupun painkiller ataupun ulcer di sini. Jadi tadi disebutkan oleh GERD atau ulcer esophagitis di sini, luka ulcer di sini ataupun kemerahan di sini dan ulcer juga di sini. Dan kemudian kita pergi kepada tempat yang lain. Kita pergi kepada dipanggil empedu, ya, gallbladder. Kalau individu itu ada batu karang ataupun ada infeksi, dia juga boleh menyebabkan sakit perut. Dan sakit yang lain sedikit, kerana sakit yang selalunya adalah kolik yang datang pergi boleh menyebabkan muntah, dan ini memang demam dan seterusnya. Jadi itu lebih detail. Dan kemudian kalaulah kita ada pancreatitis ataupun ada inflamasi di sini. Ya, pankreas ini organ yang mengeluarkan insulin. Kalau dia radang, banyak sebab yang boleh radang dan dia juga menyebabkan sakit. Sakit itu berterusan dan tengok di mana inflamasi itu. Kalau di bahagian belakang ini, di bahagian ini boleh menyebabkan sakit itu dirasai oleh individu pada dekat dengan tulang belakang. Jadi itu yang kedua. Jadi dalam stomach ini, ya, gastrik ini, kita tahu kadang-kadang selepas makan dia rasa sakit atau masa lapar dia rasa sakit. Tapi selalunya kalau ulcer itu sakit itu berterusan. Jadi bukan hanya lapar saja, tapi kalau ulcer itu di bahagian duodenum ini, kadang-kadang kita lihat sakit akan beritahu bahawa apabila dia lapar dia rasa sakit, dan sakit itu boleh menyucuk hingga ke belakang, yang dikatakan sampai kepada bahagian belakang. Jadi saya sebutkan tadi bahagian esophagus, stomach, perut, gastro dan duodenum, gallbladder, empedu. Empedu yang tadi yang disebabkan oleh infeksi ataupun batu karang. Ya, dalam ni pun ada batu karang. Dan liver juga boleh menyebabkan sakit kalau ada misalnya infeksi, abses ataupun yang tidak bernasib baik disebabkan oleh kanser pada liver, sama ada primary ataupun secondary, dia juga boleh menyebabkan sakit perut yang agak general, tidak spesifik, tapi di bahagian kanan perut kita. Okey, kita terus ke bawah. Mana lagi tempat yang boleh? Di belakang sini ada ginjal. Ya, ginjal ini kalaulah dia ada batu dan batu itu nak turun ke bawah di bahagian salurannya, dia boleh menyebabkan sakit yang kuat sangat. Dan kalau ada infeksi di bahagian ginjal juga, dipanggil pyelonephritis, itu boleh menyebabkan sakit perut. Tapi sakit perutnya berkaitan, ada selalunya akan ada gejala yang mana seseorang individu itu akan menghadapi masalah kencing yang kerap, pedih, demam, dan kadang-kadang apabila mereka bongkok tu boleh menyebabkan sakit. Itu di bahagian ginjal yang disebabkan oleh batu, disebabkan oleh infeksi. Dan kemudian kita terus kepada bawah. Bawahnya ada juga kalau disebabkan oleh inflamasi di bahagian usus besar. Ya, inflamasi ini adakah disebabkan oleh kuman ataupun disebabkan yang lain seperti colitis yang mana sebabnya pun kita tidak tahu. Dan ada juga disebabkan inflamasi yang mana pesakit ada diverticular disease. Diverticular disease ini adalah disebutkan macam pouching. Pouching itu macam ada sedikit ballooning bahagian permukaan usus itu, dan selalunya dilihat pada mereka yang agak berumur dan kadang-kadang boleh menyebabkan infeksi
jangkitan pada pouch tersebut, diverticular tersebut dipanggil diverticulitis, dan juga ini boleh menyebabkan sakit perut. Di antara punca-punca lain ialah juga termasuk misalnya ada ketumbuhan di dalam usus besar, dan juga sekiranya seseorang itu ada kekurangan sedikit darah yang mengalir pada bahagian ususnya. Jadi itulah beberapa sebab yang mana kadang-kadang seseorang individu itu datang kepada doktor dengan gejala yang umum yang mengatakan saya ada gastrik doktor. Tapi pada keseluruhannya, kalau kita lihat, kebanyakan mereka yang datang adalah disebabkan oleh masalah yang di bahagian atas ini, yakni usus yang bahagian atas ataupun stomach, gaster ini yang ada masalah. Kalau dilihatkan kajian yang dibuat, kalau mereka yang datang seperti ada luka di dalam perut, ulcer di sini, tapi apabila kita membuat endoskopi itu, kita buat apa dikatakan ujian, masukkan kamera dalam perut itu, majoriti tidak ada ulcer, tapi mungkin dia ada GERD ataupun dia ada kita panggil gastritis ataupun erosion, dan kadang-kadang ramai di antara mereka ini tidak ada langsung gejala ataupun apa-apa kesan yang dilihat semasa kita membuat endoskopi itu. Jadi secara keseluruhannya sejarah itu penting kerana dia akan memberikan gambaran sakit itu berterusan ke tidak, siang dan malam dia sakit ke tidak, ada demam ke tidak, ada masalah lain ke tidak, ada dia ambil ubat ke tidak, adakah penyakit ini dah lama ataupun baru lagi. Jadi kadang-kadang apa kita lihat di sini bahawa kerana kita bimbang akan ada gastrik atau ada ulcer, maka kita takut untuk berpuasa. Jadi dalam hal ini kita ketahui bahawa berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan pandangannya dan menjalankan pemeriksaan ujian yang lebih menjurus untuk mendapatkan diagnosis yang tepat adalah yang penting, kerana kita tahu bahawa sekiranya kita ada penyakit yang bahaya yang mana kita tidak mendapat rawatan yang sebaiknya, maka ini akan boleh membahayakan individu tersebut, dan dalam Islam itu tidak digalakkan kerana kita tahu dalam tujuan syariah itu, dalam maqasid kawaid ini, bahawa kita harus menjaga, pelihara nyawa kita, dan nyawa kita adalah satu yang penting untuk kita jaga, dan ini salah satu sebab yang boleh menggugat nyawa kita sekiranya kita ada masalah yang serius di dalam perut kita. Sehingga itu sedikit sebenarnya ingin saya sampaikan, balik-balik kepada Ustaz lah ya. Okey, Ustaz, itu sedikit banyaklah sebagai mukadimah agaknya ya. Kita tu, alhamdulillah di atas penerangan berkenaan dengan gastrik sedikit sebanyak yang telah doktor bincangkan sebentar tadi. Mungkin jika ada siapa ada persoalan ataupun pertanyaan, boleh ajukan di ruangan komen, dan insya-Allah pada petang ini kita cuba buat special. Insya-Allah doktor akan cuba menjawab soalan-soalan daripada para pendengar, insya-Allah. Mudah-mudahan doktor cuma kita sebelum kita tunggu daripada persoalan pada mereka, kadang-kadang orang normal ni tak tahu dia ada penyakit gastrik, dan di bulan Ramadan tiba-tiba dia rasa sakit perut. Mungkin doktor boleh bagi tahu tanda-tanda awal bagaimana penyakit gastrik ini boleh berlaku. Okey, jadi itu jadi saya meletakkan definisi apa yang saya sebutkan tadi, apa makna gastrik tu Ustaz, daripada awal tadi kan para pendengar. Jadi dia banyak yang boleh menyebabkan gejala tersebut. Jadi ini pentingnya, kalau sebelum Ramadan dia tak ada masalah apa-apa, tiba-tiba pada bulan Ramadan dia ada sakit berterusan mengganggu dia, maka pada pandangan saya dia kena berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat pandangan doktor. Itu pertama, asas saja. Memanglah ceritanya senang saja, sakit pergi jumpa betul. Sebab apabila kita menghadapi sesuatu yang tidak biasa, ini kita cerita ini yang tidak normal dalam kehidupan kita, yakni sebelum ni kita okey saja. Tapi kalau sakit sikit tu maknanya kita rasa kembung sikit, rasa tak selesa dan pedih kadang-kadang itu. Saya rasa itu tak ada satu masalah yang besar. Tapi dia kalau mengganggu, dia menyebabkan pedih yang berterusan, nak muntah, dan juga menyebabkan sakit itu lebih kuat,
dan menyebabkan kita tak boleh melaksanakan tugasan kita, maka saya rasa satu tanda, Allah dah bagi tanda bahawa kita perlukan bantuan, dan semudahnya secara biasanya kita harus berjumpa dengan orang yang tahu, yang lebih tahu daripada kita, dan inilah saya rasakan pentingnya kita bincang dengan doktor untuk melihat apa yang sebenarnya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahawa sebabnya terlalu banyak, ya. Jadi gastrik ini banyak, term gastrik ini yang dalam pengalaman saya sendiri, bahawa kadang-kadang disebutkan gastrik tapi sebenarnya dia pun tak tahu apa yang berlaku, dan inilah doktor akan mendapatkan, cuba ekstrak daripada sejarah tu, daripada history pesakit itu, apa yang sebenarnya berlaku. Adakah gejala itu indikasi gejala yang serius? Misalnya beberapa perkara yang saya selalu tanyakan kepada pesakit. Adakah sakit ini berlaku pada waktu malam? Maknanya dia masa tidur pun dia terkejut ataupun tak boleh tidur disebabkan sakit. Ini satu gejala yang penting. Dia demam. Lepas tu dia ada pula muntah. Kalau muntah darah tu lagilah pula kita bimbang. Dan kemudian ceret. Dan dalam najis itu mungkin ada darah ataupun ada lendir dan dia tidak boleh makan. Jadi semua ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahawa gejala ataupun kita katakan daripada awal tadi, ya, yang mana dia menyangkakan, yang dia katakan dia ada gastrik itu mungkin yang tidak biasa dan perlukan pemeriksaan yang lebih detail, yang lebih lanjut untuk memastikan kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya berlaku pada dalam perut. Jadi inilah kadang-kadang memang kita perlukan setelah buat pemeriksaan, setelah kita melaksanakan ujian yang asas, maka kita perlu membuat ujian yang lebih spesifik, dan kalau katakan kita nak melihat sama ada seseorang individu itu ada luka dalam perut, maka ujian endoskopi itu dicadangkan oleh doktor dalam mencari kepastian diagnosis yang tepat dan memberikan rawatan yang tepat. Wallahualam, ya. Okey. Jadi poin penting yang doktor tekankan adalah apabila sakit kena jumpa doktor. Tapi doktor, dalam isu sekarang ni, ramai orang sakit tak nak jumpa doktor. Bahkan dia ambil ubat alternatif itu. Contohnya macam ubat-ubat tradisional dijadikan sebagai ubat gastrik. Dalam isu ini, lebih-lebih lagi berkenaan dengan gastrik, ada komen daripada daripada penonton, daripada pendengar. Dia sentuh berkenaan dengan mengambil ubat tahan sakit. Kadang-kadang yang tak ambil ubat gastrik, yang ambil ubat tahan sakit. Apa pandangan doktor dalam isu ni? Itu. Okey. Kalau ya, saya ramai dapat ataupun pesakit yang datang berjumpa dengan saya disebabkan oleh mengambil ubat tahan sakit. Dia kadang-kadang ada juga yang rasa saya agak hairan sikitlah apabila ada pesakit yang datang berjumpa dengan doktor, sakit perut bahagian epigastrik atau bahagian ulu hati lah istilah yang biasa tu. Ada juga doktor yang bagi ubat tahan sakit. Jadi kalau dia bagi Panadol, paracetamol, memang sakit itu mungkin boleh kurang. Tapi dia tidak menyembuhkan sesuatu, kerana dan kadang-kadang bukan dia bagi Panadol, dia bagi ubat yang dipanggil seperti Ponstan, Voltaren. Jadi ubat ini memang menahan sakit, tetapi dia boleh menyebabkan sakit perut kita ataupun ulcer itu lebih teruk. Jadi berbalik-balik kepada soalan, adakah mengambil ubat tahan sakit secara berkala boleh menyebabkan gastrik? Ya, boleh. Ya, ini salah satu sebabnya. Jadi bila seseorang itu datang dengan masalah sakit perut, satu dia persoalan yang kita tanyakan, ada ambil ubat tahan sakit tidak? Jadi kalau dia ada ambil ubat tahan sakit, itu pertama sekali kita fikirkan diagnosis yang awal, bahawa kita katakan bahawa dia kemungkinan besar ada penyakit, bukan gastrik dia panggil ulcer, peptic ulcer. Ulcer ini luka, permukaan itu dia ada luka. Jadi ada ulcer, dan ulcer ini kemungkinan besar disebabkan oleh mengambil ubat tahan sakit tersebut. Ubat tahan sakit itu yang dipanggil NSAID lah, yang biasa kita lihat di farmasi yang boleh dibeli di farmasi-farmasi seperti Ponstan, Voltaren, dulu Indosi, sekarang ada juga dipanggil Celebrex, Acoxia-nya, Feldid dan bermacam-macam lagi di dalam farmasi. Jadi kalau tanya saya, itu pertama yang kita kena fikirkan, dan rawatannya ialah kita kena berhentikan dan kita bagi ubat untuk membantu mengurangkan asid dan juga
membantu proses untuk penyembuhan luka di dalam perut. Tetapi kalau mereka yang memakan ubat ini tiba-tiba najisnya ada hitam ya, ataupun muntah darah, maka dia tidak boleh tahap itu saja. Kena berjumpa dengan doktor dan mungkin masuk hospital untuk kita menjalani ujian pemeriksaan endoskopi selain daripada ujian darah yang lain untuk memastikan punca yang sebenarnya kenapa dia dapat sakit perut, dan mungkin ini related kepada dengan ubat yang telah dipanggil. Kerana dia bahaya sebab tu kita katakan dia tidak ada istilah kita kata biasa sudah biasa ambil ubat ini. Betul biasa, tetapi kita kena tahu bahawa apabila kita mengambil suatu ubat itu yang berpanjangan, bukan hanya kita boleh mendapatkan ulcer dalam perut, dia panggil ulcer peptik di dalam perut, tetapi juga boleh menyebabkan buah pinggang kita juga akan terjejas, fungsi buah pinggang kita akan terjejas, dan ini tidak baguslah untuk kesihatan seorang individu itu, walaupun dia akan bagi rasa lega. Orang yang ada gout misalnya, orang yang ada gout seperti telah dibincangkan minggu lepas, maka salah satu daripada rawatan yang cepat untuk mengurangkan sakitnya sementara ialah kita bagi suntikkan ubatan sakit ini. Wallahu a'lam. Ya. Okey. Betul. Berkenaan tadi kita bicara tentang ubat tahan sakit, orang yang dah kena gastrik, tanda-tanda kena gastrik. Tapi sekarang ni dalam isu kita tengok sekarang ni bulan Ramadan, isu pemakanan, dan orang kait gastrik ini dengan makanan pedas. Dan ada di sini persoalan daripada pendengar kita, iaitu dia tanya, "Assalamualaikum doktor, betulkah makan lada ataupun cili boleh menyebabkan gastrik?" Itu daripada kesenambungan dah, ada sedikit lagi kesenambungan dia bagi tahu lagi, saya dah operate sebelum ni. Adakah dengan memakan cili yang kerap boleh datang balik gastrik saya ni? Mohon pencerahan. Terima kasih. Dia ada dua persoalan. Pertama sekali berkenaan makan lada dan cili, dan yang kedua dia dah operate dah. Dan macam mana nak kawal peminat cili? Lain macam tu. Kalau peminat cili ni, peminat makanan pedas, macam Dr. orang Negeri Sembilan kan. Memang makanan pedas saja dalam hidup dia. Okay, saya tak akan pedas kan? Saya tak akan pedas. Sebab saya daripada pedas. Okey. Okey, saya pergi kepada yang pertama. Adakah pertama pemakanan. Saya rasa selalu kita sebutkan dalam Quran itu apa Allah bagi kita katakan panduan berkaitan dengan makanan. Makanan itu kriteria ni dua saja. Pertama halal dan taib, jadi halal dan baik. Itu yang pertama. Jadi halal itu asas dan taib baik itu yang penting. Jadi baik ini terpulang ataupun bergantung kepada individu. Jadi bermakna tak semestinya cili dan lada ini ataupun kita katakan yang suka makan pedas ini akan membahayakan atau memberi masalah kepada pesakit. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau tanya saya menyarankan kalaulah kita makan lada itu menyebabkan pedih perut kita, maka tak payah makannya lah ya. Jadi kurangkan makan lada. Jadi itu yang pertama ya. Jadi clear tu tidak semestinya. Ada orang makan cili api ya, relax saja, berpuluh-puluh makan. Dia tak menyebabkan masalah di dalam perut dan seterusnya. Maka inilah yang kita sebutkan bahawa tidak semestinya kita makan lada itu akan menyebabkan. Sebab ada kajian yang menunjukkan bahawa dia bagi komponen lada ini kepada mereka yang ada masalah ulcer, tapi sebenarnya tidak menyebabkan masalah ataupun menyebabkan luka itu lebih teruk dibandingkan dengan yang biasa. Itu pertama. Yang kedua berkaitan dengan soalan tadi, dia telah menjalani operation ya. Jadi bila dia jalani operation, yang sebenarnya operation apa yang dijalankan itu ya. Jadi kena tahu juga kalaulah operation itu dia operation sebab dia buang batu karang ataupun operation yang tidak berkaitan dengan ulcer ini, maka macam orang biasa je lah ya. Kalau macam saya tak berapa nak tahan pedas ni, tak makan lah. Kalau dah tahu makan pedas menyebabkan sakit perut, makan juga, siap lah. Itu namanya cari pasal namanya tu. Jadi biasa macam tu je lah ya. Kerana Allah telah berikan makanan yang banyak kan, tak perlu pun, tak makan pedas tak mati kita pun. Yang banyak benar. Jadi itu yang kita sebutkan. Jadi kita tahu yang makanan yang halal dan baik. Itu konsep prinsip je. Maknanya ni
baik itu bukan hanya sekadar jenis makanan tetapi juga quantity, quality dan banyak lagi komponen-komponen yang kita harus fikirkan. Jadi bukan hanya sekadar gitu saja ya. Misalnya orang yang kena kecil manis. Jadi maknanya kalau makan yang berlebihan, karbohidrat yang berlebihan tak sesuai. Dan orang yang kolesterol, kalau makan kolesterol yang mengandung kolesterol, sotong udang ketam yang sedap-sedap itu banyak, maka tak betul juga ya, kerana kita tahu inilah Islam. Islam itu adalah yang moderate. Dan saya punya pandangan kalau seseorang itu kalau dia makan sesuatu makanan yang menyebabkan perut dia rasa tak selesa, ceret, kembung, angin dan seterusnya, banyak lagi simptom yang lain, maka kita cuba elakkan. Ya, tak ada masalah pun, banyak lagi makanan yang Allah telah turunkan yang berikan dan kita boleh makan saja. Ya, Wallahualam. Okey, maksudnya boleh makan segala macam yang kita rasa sesuai dengan diri kita lah. Okey, doktor. Ya. Cuma sekarang ni, zaman moden sekarang ni, iaitu wawasan 2020, kita di alam wawasan 2020, iaitu peralihan daripada makanan yang dimasak di dapur telah berubah kepada masakan di luar dapur. Maksudnya bukan dapur kita lah, iaitu makanan dapur fast food. orang. Dapur orang, fast food sekarang juga menjadi tempat yang besar dalam kalangan masyarakat kita. Dan sini antara yang diangkat, komen yang diangkat iaitu saya suka makan fast food yang pedas. Sekarang ni orang sangat suka kan, sekarang ni burger pun dah ada macam-macam variasi punya kepedasan. Tetapi selepas itu perut saya sakit, rasa panas. Perut saya rasa panas dan mengalami cirit-birit yang teruk. Adakah ini tanda-tanda mempunyai gastrik? Apa pandangan doktor dalam isu ini? Dari kaedahnya ini bukan gastrik sebenarnya. Ini lebih kepada kita tak sesuai dengan makanan yang diambil. Bukannya gastrik. The definition gastrik bukan bila kita makan sesuatu makanan itu yang menyebabkan kita ceret-beret. Itu bukan definisi gastrik. Tetapi lebih kepada makanan yang diambil itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Maknanya memang kita tak sesuai dalam makanan itu. Jadi kaedah yang kita sebutkan sini sama seperti yang saya sebutkan tadi dan sebelumnya dan biasanya, inilah Islam. Ya, kita tahu pencegahan itu lebih baik daripada pengubatan. Tapi kalau sedap makan cili tu, makan je lah. Lepas tu ceret-beret, terima je lah. Ya, okey je. Jadi tak ada masalah pun. Tapi sendirilah yang cari pasal kan. Jadi very simple. Ya, jadi kita tahu dan memang kita tahu bahawa makanan sekarang ramai di antara kita ni yang kita memakan atau menggunakan kaedah makanan segera yang mana kita tahu dari segi komponennya tidaklah begitu baik untuk diri kita dan macam-macam yang rasanya tidak sesuai. Tapi dalam society yang canggih dan moden ini, promosi itu amat hebat dan kita pun sama-sama terbawa-bawa lah jugalah. Tapi saya rasa perlu difikirkan terutama dalam bulan Ramadan ini untuk kita mengubah sedikit sebanyak dan untuk mengubah kepada yang lebih baik daripada itu. Ya. Okey. Okey, doktor. Jadi dalam konteks kita sekarang ni, fast food tu kena jagalah. Kalau boleh sekarang ni ada masa sekarang ni cuba masak dengan sendirilah. InsyaAllah mudah-mudahan. Itu yang terbaik. Telur pun tak apa. Telur goreng pun tak apa. Ya. Lebih baik. Jadi sebelum Ramadan ni belajarlah masak telur dulu. Mungkin boleh menu yang pelbagai, insyaAllah. Mudah-mudahan kita daripada tak pandai masak, insyaAllah akan jadi pandai masak. Okey doktor, terima kasih di atas jawapan tu yang doktor bagi sebentar tadi. Okey, insyaAllah doktor, kita cuba tengok. Ini agak panjang sikit pertanyaan. Doktor, apa punca gastrik ini berlaku? Doktor mungkin dah jawab tadi, mungkin boleh beritahu lagi. Adakah sebab kita lambat makan atau disebabkan stres? Lambat makan atau stres, terlalu sedih atau takut sebab kadang saya baru makan tiba-tiba dia serang gastrik, sakit sangat di hulu hati. Apa pandangan doktor dalam isu ni? Okey, ini yang saya sebutkan, kalau kita ada gejala ini yang berterusan, maknanya bila kita makan saja sakit perut, itu tidak normal. Ya, makan saja sakit perut sebab perut itu adalah tempat yang mana makanan kita akan diletakkan ataupun di store untuk berapa masa, sampaikan 4-5 jam. Jadi kalau kita makan sakit perut, jadi kita kena pasti kenapa, apa yang berlaku di dalam perut kita. Ya, adakah makanan itu tidak sesuai ataupun ada benda di dalam perut yang dalam stomach ataupun gaster itu yang tidak normal yang menyebabkan gejala itu timbul. Sebab tu kalau berlaku sedemikian rupa,
Yang dia ada dua. Kalau mereka yang agak umur, yang agak berlanjutan 50, 40 ataupun 60, selalunya kita akan cadangkan untuk kita buat endoskopi. Jadi, tetapi kalau mereka yang muda ni mungkin kita bagi ubat dulu dan kemudian kita lihat macam manakah kesannya pada individu tersebut. Jadi kalau umur kita dah meningkat 40, 50, 60 itu 70, maka lebih baiklah kita menjalani ujian endoskopi itu. Endoskopi itu ujian yang mana kita puasakan seorang individu, kita pastikan dia okey, dia sihat, tidak ada masalah-masalah yang serius yang lain. Kemudian kita akan spraykan tekak dia dengan ubat untuk kebas dan secara biasanya kalau saya sendiri yang buat prosedur tersebut, saya akan bagikan ubat sedation, ubat tidur supaya pesakit itu lebih selesa. Jadi saya bagi ubat tidur, saya masukkan alat itu, ditelankan, bantu kita masukkan kamera itu, kamera yang kecil aja, nipis dalam bahagian esophagus, bahagian stomach, bahagian perut dan juga ke bahagian duodenum dan kita lihat apa yang berlaku. Jadi selalunya lah memang adalah benda yang kita lihat seperti luka ke, merah ke, erosion ke, ataupun ada perkara-perkara lain yang perlu kita ambil tindakan dan kita bagi rawatan sewajarnya apabila kita lah tahu diagnosis itu. Kerana kita bimbang, adakah ini sign ataupun tanda-tanda yang ada lebih perkara yang lebih serius, yang kronik yang berlaku. Jadi dalam kaedah itu, doktor akan menyarankan apa yang terbaik untuk kita mencari diagnosis pertama. Diagnosis itu yang perlu kita dapatkan dan barulah kemudian kita fikirkan rawatannya. So dapatkan diagnosis dan kita bagi rawatan dan bagikan cadangan apa yang seharusnya dibuat oleh pesakit-pesakit tersebut. Ya. Okey, mudah-mudahan menjawab soalan yang dikemukakan. Doktor, kita berbalik kepada perbicaraan tentang fast food tadi. Ada persoalan daripada, saya rasa orang muda ni, dan petang-petang dia cerita pasal ayam goreng spicy McD pula tu. Saya pun dah agak terliur sebenarnya, tapi saya kemukakan komen ini. Masa McD mula-mula keluarkan ayam goreng spicy, ramai yang sakit perut dan cerit-birit selepas makan. Adakah yang mengatakan cili yang digunakan adalah cili artificial? Apakah cili itu? Artificial. Ini cerita McD pula ni kan dah tahu sakit perut tak payah makan lah Ustaz. Senang je cerita saya ya. Simple. Macam tu sebut tadi lah, promosi yang sangat hebat. Kita nak rasa kita ni alahan. Jadi kalau tanya saya dah sakit perut nak makan juga, pelik bunyi Ustaz ya. Jadi itulah manusia. Ya, jadi kalau tanya saya, pertama balik kepada yang biasa tadi, apa bolehlah dia letakkan di dalam daging dia, ayam goreng spicy tu kita tak tahu artificial ke tak artificial ke, yang bagus ke tak bagus ke, wallahu alam. Jadi saya balik kepada bahawa sebaiknya itu bukanlah kita katakan cara yang terbaik ya, kerana kalau kita lihatkan itulah yang berlaku di negara barat dan kita pun biasalah kita ikut. Jadi balik apa yang saya sebutkan tadi, saya tak tahu dia adakah artificial cili ke tidak. Saya pun tak ada nak buat research cili tidak. Tapi saya simple aja lah. Jadi kalau sakit perut tak payahlah, jangan take pasal lagi kan. Tapi kalau nak sakit perut tak apalah, makan je ya. Lepas tu ceret-beret dan masalah-masalah lain timbul. Janganlah kita bahayakan diri kita, kerana kita tahu bahawa kalau makanan tak baik itu tak salah kita makan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu yang halalun taib itu ya. Jadi tak betul lah kalau tanya saya dari isi Islam itu tak betul. Dan kita buat yang terbaik, kita tak nak ni. Jadi dia akan melarat dan ada orang yang lembek sebenarnya apabila kita cari-berit yang berterusan ini. Wallahualam. Okey. Jadi untuk para pendengar yang sejenis suka makanan pedas, contoh macam yang seperti dinyatakan spicy yang pedas tu, ataupun ramen yang pedas. Sekarang ni Maggi Korea dapat di negara kita makan sangat pedas. Makan tu boleh orang kata berasap lah kepala. Jadi kena hati-hati lah apa dia? dalam pemakan. Maggi Korea kalau sekarang ni kan sangat pedas. Dan Maggi Korea, Malaysia ada Maggi Korea pula ni. Okey. Okey, terus sekarang ni semua sekarang ni nak ke Korea. Okey. Doktor, mungkin kita tengok daripada pedas semua pakai, semua dah takut. Jadi semua kata, sekarang ni kita cuba diet lah pula. Bolehkah seseorang yang menghadapi masalah gastrik boleh berdiet? Dan jika boleh, apakah jenis diet yang sesuai?
Okey, tadi saya sebutkan sekali imbas saja bahawa ramai di antara mereka yang ada yang disebutkan gastrik ini ada masalah dia panggil non-ulcer dyspepsia. Non-ulcer dyspepsia, NUD. Apa yang maksud ini? Bahawa pesakit tersebut ceritanya, sejarahnya, pemeriksaannya seperti ada luka di dalam perut. Tetapi apabila kita masukkan endoskopi itu di dalam perutnya, dia tidak ada luka. Normal saja, semua normal. Tapi pesakit itu ada sejarah seperti ada luka. Jadi bagi mereka yang sedemikian ini, dalam kategori dekat ni, jadi kalau kita lihat pengalaman saya sendiri melihat pesakit, dan apabila mereka berpuasa, mereka menghadapi yang keadaan yang lebih selesa. Kenapa dia sedemikian rupa? Sebab kadang-kadang apa yang berlaku bahawa mereka berpuasa, apabila mereka puasa ni mereka kurang makan. Kalau hari biasa kita makan berapa kali Ustaz? Berapa kali kita makan? Biasa sekitar 6 kali kan ya? Sarapan pagi kita kalau saya berkali-kali sentiasa mengunyah. Berkali-kali katalah minimum ya. Pagi breakfast sarapan pukul 10, yang kedua tengah hari, yang ketiga petang, yang keempat dinner, yang kelima dan supper pula. Jadi 6 kali, bayangkan 6 kali. Jadi 6 kali itu kita kan berlebih lah, ya berlebih. Jadi apa yang berlaku pada bulan puasa itu, kebanyakan mereka ini akan rasa lebih selesa. Sebab perutnya rasa aman lah ya. Kita berehat sementara, kita rehatkan perut. Kita tahu bahawa semasa bulan puasa ni di kawasan kita, di negara kita ini sekitar 14 jam. Jadi perut itu apabila kita bersahur jam 5 lebih, jadi dia akan lama masa yang mana perut tu akan berehat. Dan dia tak perlu kerja banyak sangat. Sebenarnya tak adalah berehat 100%, tapi dia telah banyak tugasannya yang telah dikurangkan. Jadi apa yang disebutkan sini bahawa dia boleh berdiet, tak ada masalah apa-apa. Jadi ini salah satu cara yang sebenarnya itu yang saya sebutkan. Berpuasa ini adalah melatih, bulan latihan. Ini bulan tarbiyah madrasah Ramadan ini seharusnya kita ambil itu bagaimanakah kita nak mengawal diri kita. Ya, saya sebutkan. Yang sedap macam mana pula sekarang? Kalau kita letakkan ayam bergolek pun depan mata kita, tak makan kan? Kita tak makan. Ya, relax aja kita. Ya, kenapa? Kita ada satu kuasa yang besar yang Allah bagikan kepada kita bahawa kita boleh kontrol. Sama juga dengan diet ini. Maknanya sama juga. Apabila kita lepas nanti bulan Ramadan nanti ataupun semasa bulan Ramadan ini, kita latih. Kita lepas masa buka puasa itu, kalau kita lihat kan ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Dulu kita ramai yang pergi pasar Ramadan. Maknanya kalau boleh nak beli semua dalam dekat pasar Ramadan untuk dimakan. Sebab lapar semua kan nafsu. Tapi memang tak boleh pun. Ya, jadi sikit saja. Jadi bulan puasa itu kita kawal, kita kontrol, berpandai-pandai. Jadi kita buat cara yang betul, ikut sunnah Rasulullah SAW. Maka ini akan memberikan latihan untuk kita dapat melaksanakan seperti yang disebutkan diet. Sebab biasa saja ya. Maknanya kalau katakan kita ada gastrik ini, gastrik yang tak bahaya, jadi kita boleh bantu dengan ubat. Dan bulan puasa kita boleh menjalani puasa 14 jam tanpa masalah. Dan tak ada isu diet tak boleh. Dan cuma kita kena fikirkan diet tu apa maksud diet. Yang diet itu kita kena tahu bagaimanakah kita membuat diet ni. Bukan kita tak makan, tidak. Kita makan dengan kalori yang berkurangan. Lepas tu maknanya makanan yang seimbang, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada vitamin dan seterusnya. Jadi ini akan dapat membantu serat yang cukup, buah-buahannya. Jadi ini akan bantu kita dan kita tidak makan berlebihan. Kerana kalau diet ini sekadar kita katakan kita kurang makan sikit, lepas tu yang lain tu kita makan tak tentu arah, maka itu tidak relevan. Jadi kita kena tahu juga diet apa. Diet untuk orang kecil manis lain, diet untuk orang darah tinggi lain, diet untuk orang yang obese, yang badannya besar, BMI yang tinggi lain, diet yang orang ada masalah kolesterol juga lain. Itulah beberapa perkara. Jadi apakah jenis diet yang sesuai? Seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Pertama, kita kena balancekan diet itu, mencukupi karbohidratnya. Karbohidratnya macam mana? Ya, jadi ada makan roti pun cukup. Tapi kena mencukupi. Tidaklah kita katakan tak ada karbohidrat. Itu dia lain, diet yang special yang mana kita tidak perlukan diet karbohidrat. Jadi saya rasakan mungkin satu hari nanti kita akan bincangkan, minta dietitian datanglah, kita bincang bagaimana untuk bincangkan dengan lebih detail portionnya, ya, bagaimana portionnya.
banyak mana yang kita nak makan, ya. Jadi ini yang kita kena tahu. Mudah-mudahan kita akan dapat mendidik diri kita. Jadi bulan tarbiyah nanti untuk mendidik diri kita, jadi kita boleh dapatkan satu tahap kesihatan ataupun mental jati diri yang kuat, yang mana kita boleh kawal diri kita. Jadi bukan mudah, walaupun sebulan kita melalui Ramadan ini tak mudah, ya. Ya, betul. Okey, alhamdulillah di atas penerangan Dr. Ishak tentang persoalan bagaimana jenis diet yang sesuai dalam konteks kita sekarang ni. Doktor, lebih-lebih lagi apabila bicara tentang diet, lebih lagi dekat dengan raya dah ni. Dah separuh Ramadan, raya ni orang duk lihat makanan yang pertama adalah makanan merasa, doktor. Untuk rasa saja yang pertama. Makanan yang pinggan yang pertama adalah pinggan untuk merasa. Pinggan yang kedua tu baru nak berdiet. Nak ambil banyak kan ambil sikit. Itu jadi timbul persoalan sekarang ni bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dan dekat-dekat dengan raya ni. Okey, kita teruskan lagi dengan persoalan yang agak banyak juga pada hari ini. Yang ni berkenaan dengan gastrik angin. Apa pendapat doktor berkenaan dengan gastrik angin? Adakah benar ia berlaku sebab tidak makan ikut waktu? Ini pun banyak berlaku dalam kalangan remaja, saya rasa. Jadi kalau kita lihatkan yang setahu saya lah, cuma saya ingin mencari satu studi yang telah dibuat oleh pengkaji pemakanan ini. Tentulah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bagaimanakah cara makan yang terbaik, turutan makanan, dan saya yakin bahawa cara kita makan pemakanan semasa bulan Ramadan ini adalah yang terbaik. Apa maksud itu? Maknanya kita makan 2 kali main meal kita, tapi masanya ialah pada waktu sahur, kemudian kita berpuasa, dan kemudian kita berbuka puasa, kita makan semasa kita iftar. Jadi makan pun ada caranya, kita tak terus makan yang berat semasa kita berbuka. Kita ambil kurma, minum air sikit, lepas tu kita rehat, kita pergi solat dan balik baru kita makan. Jadi inilah yang terbaik ini. Jadi itu yang sebab saya sebutkan tadi pada awal tadi, ramai sakit yang tidak ada luka, tidak ada asa dalam perutnya. Apabila mereka menjalani ibadah puasa itu, mereka lebih selesa, tak kembung, ya, tak berangin sangat. Jadi apa yang tak berangin sebab makanan pun agak kurang masuk dan kembung pun kurang. Jadi usus kita, penghadaman kita, digestion kita dan seterusnya akan berkurang. Jadi dalam kategori ini, ramai di antara kita sekarang ini di negeri barat itu dan juga di Malaysia ini, ramai di antara kita yang telah mengidapi ataupun ada dikesan mengidapi masalah yang dipanggil sindrom usus irritable. Dalam bahasa Inggerisnya irritable bowel syndrome, IBS, short form dia IBS. Apa IBS ini? IBS ini adalah masalah perjalanan usus. Dia tidak ada luka, kita teropong, kita buat X-ray, kita buat CT scan, kita buat semua normal. Tapi gejalanya ada. Pesakit akan rasa kembung, perut tak selesa, yang senak, dan ada juga dengan gejala lain seperti ada yang susah nak buang air besar. Ya, bila lepas buang air besar baru dia rasa dan tak puas nak buang air besar. Kemudian ada juga yang berangin, ada juga yang laju, cepat, ya, kerap buang air besar. Dan yang ketiga, mereka yang ada kerap, kadang ada dan ada susah, dan ini adalah disebabkan oleh perjalanan usus yang mana kita pun tidak pasti apa sebenarnya, kenapa berlaku. Saya ingat lagi semasa saya buat training di UK dahulu, dalam klinik gastroenterologi tersebut, 1 daripada 2, maknanya 50% orang yang datang dalam klinik itu mengidapi masalah irritable bowel syndrome ini. Ini adalah perjalanan usus yang tidak menentu. Dia tidak ada gejala-gejala yang serius. Tapi berangin itu, kembung itu, tak selesa itu, tak puas buang air besar, nak buang air besar, itu adalah gejala yang biasa. Dan yang pastinya dan selalunya insya-Allah pada waktu malam pesakit itu akan tidak mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Jadi maknanya bila dia tidur, dia okey, relax je tidur, sedap je tidur. Melainkan keadaan-keadaan tertentu dia makan silap, makan pedas tak tentu arah ke,
Itu dia lain cerita lah. Tapi kebanyakan mereka ini pada waktu malam relax saja tidur. Jadi siang saja akan mengasalah. Jadi inilah mereka grup ataupun kumpulan semasa Ramadan ini, dia akan selalunya pada pengalaman saya dengan pesakit, bahawa mereka akan lebih selesa semasa bulan Ramadan. Kerana mereka berpuasa dan usus itu pun berehat agak lama, dan ini Alhamdulillah dapat membantu. Tapi lepas Ramadan, apabila kita makan 6 kali, 7 kali satu hari, maka gejala itu akan datang balik. Wallahualam. Ya. Okey. Alhamdulillah. Betul. Doktor, kadang-kadang kita lihat di bulan Ramadan ni memang kita jaga perut. Ketika waktu siangnya, sahur kita makan sikit. Tapi kadang-kadang waktu berbuka tu kita qada balik keseluruhan yang kita puasa tu. Ya. Adakah itu memberi resiko sebenarnya, doktor, kepada usus kita ataupun perut kita? Terperanjat usus kita, Ustaz. jadi itu yang saya sebutkan. Jadi maknanya moderation, kita ada satu sikap, satu tahap mengawal diri, dapat kita kontrol, sedap macam mana pun kita boleh kontrol. Jadi inilah yang selalu saya sebutkan, ya, kita mesti sampai kepada tahap tersebut. Kita katakan selepas Ramadan ini, sijil jati diri kita, sijil takwa kita. Jadi ini manifestasi lah. Maknanya kalau lepas Ramadan 1 bulan itu kita macam back to normal, macam biasa, tak ada beza dengan dulu, ini agak malang lah. Ya, jadi maknanya kita kena ada sampai kepada tahap tersebut. Ya, maknanya kalau tak bagus untuk kita, mesti kita elakkan. Ya, akan menyebabkan masalah kesihatan, kita kena elakkan. Makanan yang tak sesuai, kita elakkan. Dan kalau kita tahu bahawa dengan Ramadan ini, kita punya berat badan kita turun dengan cantiknya 2-3 kilo, maka kita harus teruskan dan puasa. Dan selalunya memang kita sarankan puasa yang berterusan bagi mereka yang diperlukan ataupun mereka-mereka yang boleh berpuasa. Tak semua orang yang boleh berpuasa. Jadi teruskan puasa sampai ialah seperti puasa Nabi Daud ke Selang ke, ataupun kita amalkan Isnin dan Khamis itu bagi mereka yang boleh melaksanakan ibadah sunnah yang begitu tinggi nilainya. Bukan kita tahu dah yang banyak kajian yang telah dibuat, bukan di Malaysia ni mungkin tak begitu banyak, tapi tempat lain banyak dah. Kami cuma orang-orang yang tidak mendapat melihat bahawa Allah telah prescribekan, dah bagilah rawatan kepada kita apa yang terbaik pada diri kita. Di samping kita meningkatkan kerohanian kita, kita juga akan dapatkan tahap kesihatan yang baik. Dan inilah kita harapkan sama-sama apabila kita melalui bulan Ramadan 1 bulan ini. Wallahualam. Okey. Jadi kena poin penting yang doktor nak sebut, jagalah pemakanan kita. Okey doktor, daripada Abdullah Izzuddin masih bertanya. Dia dah mungkin dah insaf kot daripada MACD tadi. Kita pergi ke soalan lain. Apakah makanan pereda gastrik segera? Sementara yang boleh dimakan sekiranya kita tak mempunyai apa-apa ubat gastrik di rumah. Sekarang ni kena dah gastrik tiba. Dah kena dah. Dah kena dah. Pada pandangan saya lah, kalau selalu kena gastrik ni, pergilah berjumpa dengan doktor. Ya, itu pertama. Ya, terutama kalau ada gejala-gejala yang menunjukkan sesuatu yang perlu kita dapatkan pemeriksaan ataupun ujian yang lebih detail, lebih khusus lagi. Seperti sakit pada waktu malam, najis ada hitam, muntah darah, dan sakit itu sentiasa ada dan pergi dia melarat ataupun radiate kepada belakang kita. Itu adalah tanda-tanda selera makan kita kurang. Itu tanda-tanda yang mesti kita awasi dan tak boleh kita ambil ringan. Sebab ramai di antara kita ataupun pesakit yang mana kita buat diagnosis kanser usus atas ataupun usus bawah ini, mereka datang lambat. Itu tanda Allah dah bagi dah. Ini tak ada apa, tak betul ni. Ada benda yang tak kena. Jadi kita pergi berjumpa dengan ahlinya. Ya, dan kita harapkan ini tidak berlaku lah. Okey, kalau mereka yang selalu kena dan tak nak batalkan puasa semasa Ramadan ini, saya mencadangkan bahawa mereka minum, misalnya kalau selalu minum air susu. Ya, ada yang minum air susu suam dan seterusnya kalau tak ada benda lagi dekat rumah. Tetapi kalau ada ubat-ubatan seperti kita panggil antacid ataupun ubat air itu ataupun ubat tablet pil itu yang mengandungi antacid, sama ada magnesium ke aluminium ke apa ke, jadi dia boleh ambil saja ubat tersebut sementara.
dan kalau tak settle juga, dan ini yang saya sebutkan tadi, punca gastrik itu apa dia sebenarnya. Jadi definisi ataupun apa sebenar gastrik itu kita kena tahu supaya rawatannya kita boleh bagikan yang terbaik ataupun yang tepat. Kerana kalau kita ada masalah kita katakan tadi batu karang di dalam empedu, maka mungkin ubat yang kita makan itu tidak akan menyelesaikan atau mengurangkan gejala yang kita hadapi. Wallahualam. Ya. Okey, insyaAllah mudah-mudahan menjawab soalan yang dikemukakan. Ni ada rentetan lagi doktor. Soalan berkenaan dengan gastrik. Ni ketika bila diserang gastrik, apa yang perlu kita lakukan untuk merawat sendiri? Ni sakit sangat mungkin. Adakah minum susu atau minum halia? Pengambilan Gaviscon membantu melegakan dengan segera. Okey, Gaviscon itu adalah antacid, dia antisid. Ya, maknanya asid ni dalam perut kita ni memang penuh asid pun. Ya, Allah dah jadikan asid sebab dia berfungsi untuk menghantamkan dan juga membunuh kuman. Sebab itulah kita penting tu bahawa manusia Allah jadikan begitu hebat. Ya, jadi dalam itu penuh asid, dan kalau kita lihatkan kajian yang dibuatkan, asid di bahagian bawah perut itu kurang dibandingkan dengan yang atas. Jadi kalau ada Gaviscon, ambil aja Gaviscon. Jadi kalau dia tak settle, dia mungkin kita kena berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan. Ya, kemudian kita katakan minum susu boleh juga. Halia ini selalunya akan menyebabkan angin lebih banyak. Jadi kalau orang dah kembung tu, ambil halia pula, jadi siap lah dia. Jadi saya tak recommend lah. Kalau tanya saya tak recommend. Tapi ambil Gaviscon dan ambil kita katakan susu pun okey, minum susu pun okey. Cuma sebelum saya lupa ni Ustaz, ni satu daripada gejala yang penting yang kita kena tahu. Sekiranya kita ada sakit perut yang kuat, yang senak di bahagian epigastrik ataupun di bahagian ulu hati. Ulu hati Ustaz, ulu hati itu di bahagian bawah ZP9 tu. Ya. Jadi satu daripada gejala ataupun punca kenapa seseorang itu akan dapat masalah ini ialah disebabkan oleh sakit jantung. Jangan lupa, ya, ramai di antara mereka yang ada sakit jantung, acute heart attack. Acute heart attack, presentasinya ialah pada bahagian epigastrik. Dia panggil inferior, bawah jantung itu. Kalau attack itu inferior infarct, jadi salah satu gejalanya ialah di bahagian epigastrik. Jadi kalau kita ada sakit, bila ambil MMT tak jadi ataupun Gaviscon tak kurang juga dan kita berpeluh, nafas kita susah, maka sebaiknya kita pergi ke hospital secepat mungkin. Ini satu. Terutama kalau kita ada masalah kencing manis, ada darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok dan ada gejala ataupun telah dapat kita katakan sakit jantung sebelum ini. Jadi kalau senak itu bernafas macam kena tekan, ambil Gaviscon tak jadi juga, ambil susu tak jadi juga, maka sebaiknya kita dah start berpeluh dan seterusnya, pergi ke hospital untuk mendapatkan pemeriksaan rawatan dan apa-apa yang patut dilaksanakan. Ya. Okey, sebelum saya lupa. Ya. Okey, doktor. Doktor sebut tadi berkenaan dengan pemakanan. Ada satu jenis iaitu susu doktor sebut tadi. Iaitu elakkan halia dan minum susu. Tapi pertanyaan sekarang ni ada satu pertanyaan iaitu daripada sahabat kita, adakah minum susu akan menyebabkan gastrik lebih teruk? Doktor sebut tadi minum susu. Sekarang ni ada satu pandangan. Saya katakan tadi, okey, saya sebutkan tadi, dia sakit perut, dia tak ada apa kat rumah, yang ada susu je, ambil lah susu. Jadi kalau ada ubat lain, jadi kalau tak ada, ambil je. Jadi kalau ada ubat, ambil lah ubat. Kan? Gaviscon tadi, seperti Gaviscon. Sebab Gaviscon itu akan mengurangkan asid. Itu pertama ya. Tapi kalau adakah minum susu akan menyebabkan gastrik lebih teruk? Apa fungsinya susu ataupun air ini? Dia akan mendilutkan asid tersebut. Jadi bila asid itu kurang, maka simptom gejala kita juga akan kurang. Ya. Jadi itu pertama. Dan especially kalau kita ambil ketika iftar dan sahur. Okey. Jika kita mengalami sakit ulu hati itu, adakah dengan mengambil produk-produk Ino, Gaviscon dibeli di farmasi, boleh sama yang saya sebutkan tadi, ya. Bahawa memang dia fungsi dia mengurangkan asid dalam perut. Dan kajian telah dibuat bagi orang yang ada masalah, kita katakan macam reflux ini, bila dia ambil Gaviscon itu, jadi menyebabkan acidity itu kurang di bahagian atas jus asid kita dalam perut itu, dan ini kalau dia naik ke atas maka dia akan menyebabkan kurang
sakit pada ulu hati tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Okey Ustaz ya. Okey, alhamdulillah. Jadi tak ada isu yang besar lah. Maksudnya ikut Tak ada. kita. Okey. Alhamdulillah. Saya cuba tengok lagi jika ada persoalan daripada para pendengar. Mudah-mudahan kita boleh angkat dan jadikan ini betul. Yang ni ada satu lagi soalan daripada pendengar kita. Assalamualaikum doktor. Selain daripada prosedur OGDS, adakah ada cara lain untuk mengesan penyakit gastrik ni? Ada. Kita buat capsular endoscopy, lagi special. Dulu kita buat barium, tapi barium dia dah tak main dah, orang dah tak tengok. Tapi ada capsular endoscopy yang kita boleh tengok ada luka ke tidak. Itu lebih mahal dan lebih susah lah. Saya rasa yang simpelnya kita bagi ubat dulu kalau tak ada tanda-tanda yang serius. Kemudian kalau tak jalan, tak ada tanda-tanda yang tidak berkesan, maka kita buat endoskopi. Ataupun kadang-kadang kita buat ultrasound. Buat ujian darah dan buat ultrasound dan kemudian kita buat endoskopi. Kenapa kita buat ultrasound itu? Kerana kita nak lihat ada ke tidak batu karang. Kerana dia dekat itu. Jadi kadang-kadang gejala itu boleh mimik ataupun menyerupai masalah ulcer dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan ataupun berdekatan dengan tersebut. Allahu a'lam. Ya. Okey. Maksudnya sebenarnya sebut kalimah gastrik sebenarnya doktor. Doktor sebut gastrik je dah menakutkan saya sebenarnya. Dah terbantuk dah saya nak makan buka puasa ni, mungkin saya kurma dulu dah doktor. InsyaAllah tak Yang penting ni adalah pemakanan kita yang sihat dan jika rasa sakit cepat-cepatlah kita berjumpa dengan doktor dan untuk dapat kepakaran mereka. Okey doktor. Saya rasa persoalan-persoalan yang kita go through sekarang ni dah tiada daripada persoalan. Jika ada sesiapa yang ingin bertanya kepada pakar kita pada petang ini, boleh ajukan di ruangan komen. Mudah-mudahan soalan yang kita lama terbuku kan, untuk dapatkan soalan, untuk dapatkan persoalan dan untuk jawapan, insya-Allah mudah-mudahan dijawab dalam ruangan ini insya-Allah. Dan ini ucapan terima kasih doktor. Terima kasih doktor, perkongsian yang sangat bagus. Alhamdulillah, mungkin dah mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Kongsi-kongsi. Okey, mudah-mudahan. Okey doktor, saya rasa kita sekarang ni di penghujung siaran. Mungkin doktor ada pesanan ataupun saranan yang baik untuk kita menghadapi bulan Ramadan kita ni untuk mengelakkan gastrik ataupun pemakanan-pemakanan yang sihat. InsyaAllah. Doktor, sebelum tu ada lagi soalan. Tiba-tiba ada kan? Okay. Doktor, bapa saya sakit ulu hati. Ke klinik doktor kata gastrik, tetapi rupanya sakit jantung. Doktor sebut tadi berkenaan dengan sakit jantung. Bagaimana pesakit nak bezakan antara keduanya? Okey. Sebab tu ada doktor. Kalau tidak kan jadi dia sebut mimiknya dia dekat. Jadi kalau dia ada masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol, jadi memang boleh berlaku. Dan inilah yang kita katakan apabila kita berjumpa dengan doktor itu, kita katakan the differential diagnosis yang kelainan yang harus ada. Selain daripada katakan dia ada ulcer dalam perut, tapi kita kena fikirkan juga masalah kita katakan sakit jantung ataupun heart attack ini. Ini adalah satu yang real ni Ustaz ni ya, kepada tadi Cik As ni ya. Ini real, bukannya cerita dongeng ini, ini real. Dan kalau tidak difikirkan diagnosis sakit jantung itu, maka akibatnya lebih teruklah, na'udzubillah zalik ya. Sebab tu bila seseorang yang ada risiko ada sakit perut, kita sarankan dia buat ECG, buat ujian darah TROP-T. Jadi kalau TROP-T itu ada satu ujian yang special untuk melihat enzim daripada jantung, otot jantung itu kalau dia tinggi, terus kita fikirkan ini lain. Dan ECG itu juga ECG ya, electrical activity jantung itu juga boleh membantu di samping daripada sejarah pesakit yang datang berjumpa dengan kita. Jadi inilah yang kita nakkan dan akhirnya saya sebutkan tadi bahawa kalau gejala itu berterusan sama ada bulan puasa ataupun bulan tidak puasa ni, bulan Ramadan ataupun lepas Ramadan. Jadi kalau gejala itu berterusan, ada gejala yang agak serius yang menunjukkan satu yang serius, ada najis berdarah, najis hitam, perut sakit berterusan, malam dia kena
berat badan turun, selera makan kurang, dan dia tidak normal, ya, dan perlu mendapatkan pemeriksaan yang seawal mungkin, kerana kita tahu kalau kita buat diagnosis itu dengan awal, insya-Allah keadaan dengan lebih baik, ya, prognosisnya akan lebih baik. Dan inilah yang kita nak. Walaupun kita katakan itu Allah yang mentakdirkan, tapi usaha itu adalah tugasan kita. Sebagaimana yang sering kita lontarkan, yang kita sharekan, bahawa kesihatan ini adalah satu amanah yang penting selepas yang kita sebutkan, ya, amanah yang agama kita, Islam itu sendiri, ya. Jadi sihat, kita dapat beribadat, kita dapat melaksanakan tugasan amal ibadat kita, dan kita boleh juga menyumbang kepada ummah, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping tugasan yang kita laksanakan itu, kita mengingat bahawa mencari keredaan itu adalah paksi utama dalam kehidupan kita ni. Wallahu a'lam. Okey. Alhamdulillah. Mungkin itu kata-kata pergulungan daripada doktor pada petang ini, iaitu kesihatan tanggungjawab kita. Dan Cik Asni ini mengucapkan alhamdulillah, terima kasih doktor di atas penerangan. Mudah-mudahan bagi penerangan syariat, mudah-mudahan dengan sakit yang ada itu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang ada dan cuba dapatkan rawatan yang terbaik. Yang di luar sana ada pakar-pakar, dan hari ini kita cuba bawa pakar yang terbaik sebenarnya dalam segmen ini untuk sama-sama kita berkongsi. Kadang-kadang di peringkat kita takut untuk ke hospital sebab takut doktor cocok, kan. Kalau kata kita dia ajar anak-anak kita pergi hospital, nanti doktor cocok, okey, doktor suntik apa semua bagai. Jadi ramai orang takut. Jadi kita jadikan segmen ini sebagai platform untuk kita bertanya dengan lebih banyak lagi berkenaan dengan kesihatan kita. Mudah-mudahan yang sihat terus sihat, dan yang sakit dapat dirawat dengan sempurna, insya-Allah. Dan sekali lagi doktor, saya ucapkan terima kasih di atas perkongsian pada petang ini. Sangat menarik. Walaupun sebut gastrik, tapi isu ini isu yang sangat yang mendatari masyarakat kita ketika ini. Kita takut berkenaan dengan gastrik, tapi kita masih mencuba untuk makan makanan yang fast food yang tinggi pedasnya. Okey. Jadi di mana kontradik ni? Kadang-kadang kita dah jadi kontradik, bukan kita follow apa yang tu cakap. Kadang-kadang kita langgar. Apabila datang gastrik, inilah isu dia. Jadi platform ini merupakan platform yang terbaik untuk kita sama-sama menghayati kembali tentang isu kesihatan kita, dan kita kena pastikan segala penyakit bermula daripada perut kita. Okey, kita rasa sekadar itulah untuk petang ini. Doktor, sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas perkongsian pada petang ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada segmen nanti dengan bicara-bicara kesihatan yang kita cuba akan kupas, dan pakar-pakar yang akan membicarakan tentang isu-isu yang sangat related dengan kehidupan kita. Saya rasa sekadar itulah untuk petang ini. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.